kali lah datang, bukan sahaja pertama kali sebagai penceramah di sini, bahkan pertama kali datang dekat perkampungan sunnah. Kebetulan masa sentiasa tidak kena dengan jadual lah. Alhamdulillah kita pada sesi petang ini, saya rasa sesi yang dah keberapa dah pada hari ini kan, sejak daripada kuliah subuh lagi terus menerus sampai ke petang. Petang ni biasanya kita duduk santai-santai je kan. Kalau orang muda dia main bola semua, kalau orang tua dia bawa anak, bawa cucu dan jalan-jalan pergi taman-taman. Tapi pada perkampungan sunnah ini 2-3 hari ni kita penuhkan masa kita petang, malam, pagi dengan pengajian ilmu. InsyaAllah kita sama-sama dapat manfaat lah daripada perkongsian para asatizah yang telah bermula sejak pagi dan sehinggalah esok. Untuk sesi saya pada kali ini diberikan tajuk maqasid syariah dalam menjaga harta. Saya rasa maqasid syariah tu banyaklah disentuh dalam kuliah-kuliah sebelum ni kan. Dia merupakan salah satu objektif utama kepada syariah. Kenapa syariah diturunkan? Kenapa syariah itu wujud? Kita ada syariah yang besar, yang kecil itu kita ada fiqh kan. Jadi fiqh yang kecil itu membentuk syariah. Syariah ni dia satu je, syariah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak ada khilaf, tak ada perbezaan. Tetapi dalam melaksanakan, dalam kita nak buat syariah itu, kita ada fiqh dan fiqh ini yang banyak khilaf tu. Yang ada mazhab ini, mazhab itu, Syafi'i, Maliki, Hambali kan. Iaitu banyak khilaf-khilaf, tetapi semuanya berobjektifkan yang sama saja. Objektif syariah iaitu untuk menjaga kemaslahatan manusia dunia dan akhirat, dan untuk mengelakkan kemudaratan di dunia dan di akhirat. Dalam maqasid syariah seperti mana yang telah dibincangkan sejak pagi tadi, kita ada tiga bentuk iaitu daruriyat, menjaga perkara-perkara yang daruri, maslahah yang daruri. Kita nak jaga maslahah itu, maslahah jenis macam mana? Maslahah yang daruri. Itu peringkat pertama. Daruri ni maksudnya yang wajib ada, kalau tak ada lah manusia kan. Wajib ada, kalau tak ada mati. Itu daruri. Yang kedua, kita nak jaga maslahah hajiyah ataupun maslahah yang kata kalau tak ada susah kan. Kalau makan tu daruri tu makan. Tapi kalau hajiyah itu, kalau tak makan tengah hari itu susah kan. Bukan tak okey je tak makan tengah hari kan, boleh hidup tapi susah sikit. Itu hajiyah. Tahsiniyah itu perkara-perkara yang melengkapkan lah. Makan tu makan lah, tapi kalau boleh kita nak makan yang ada lauk kan, ada sayur, itu kita panggil tahsiniyah, perkara-perkara yang melengkapkan. Itu masalah-masalah yang dijaga oleh agama. Di antara masalah-masalah itu pula, agama meletakkan beberapa perkara yang mesti dijaga, yang wajib dijaga. Yang pertamanya menjaga agama, hifzuddin, yang dah dibincangkan banyak pun. Yang keduanya hifzun nafs, jaga nyawa kita. Yang ketiga menjaga an-nasab, iaitu penjagaan keturunan. Yang keempat hifzul aql, menjaga akal. Yang kelima hifzul al-mal, yang itu kita nak bincang tentang menjaga harta. Itu objektif syariah, dia nak jaga kemaslahatan melalui menjaga harta. Ada juga ulama tambah yang keenam, hifzul muru'ah, menjaga maruah kan. Imam Al-Qarafi tambah dalam kitab dia kata Islam juga kita jaga maruah. Sebab itu disyariatkan hukum qazaf. Hukum qazaf itu kalau kita fitnah orang, kata dia buat jahat, maka kita dikenakan qazaf kalau tak ada bukti, kalau tak ada saksi. Itu. Tapi banyaklah ulama tambahan. Sebab dia merupakan satu perkara yang sentiasa perbincangan akademik yang sentiasa bertambah. Petang ini sambil santai-santai, yang kat luar pun sambil minum air, sambil makan kan. Yang kat rumah tengok live streaming pun mungkin boleh sambil minum air, sambil buat kerja, sambil masak. Yang kita nak bincang ke petang ini ialah hifzul al-mal, menjaga harta. Bagaimana syariah Islam menjaga harta? Yang pertamanya, bagaimana syariah Islam menjaga harta?
Dan cara dia jaga itu kan, kita nak tahu macam mana dia jaga. Pertamanya, bila kita bercakap tentang harta, Allah dalam Quran dah sebut dah kan, manusia ini zayyana lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wal mal kan. Manusia ni dihiasi sifat dia sentiasa suka untuk jaga kepada perempuan kan, dan suka kepada harta. Tak ada manusia yang tak suka kepada harta. Macam kita beli kereta baru, macam mana cara bila kita beli kereta baru kan, kalau boleh tak nak ada cala pun kan, anak pergi dekat pun jauh kan, takut cala kereta baru, sayang. Itu cara dia jaga harta. Yang sangat nak jaga, dia balut kereta dia kan, takut cepat rosak. Macam-macam lah cara orang jaga harta kan. Basuh tiap-tiap hari, basuh kan. Ada kawan saya dia suka basuh kereta sambil senam exercise, tiap-tiap hari dia basuh kereta dia kan. Kalau lepas dia basuh tu ada habuk sikit, dia terus buang habuk kan. Adalah, memang ada kawan saya macam tu, tapi baguslah kan, dia sambil exercise je kan, so kereta dia sentiasa berkilat. Itu cara dia jaga harta. Dan Islam kita memang perlu jaga harta kan. Sebab itu syariah diturunkan untuk menjaga harta. Bagaimana bentuk penjagaannya dan bagaimana cara menjaganya, itu yang kita nak tahu kan. Cuma kita nak tahu juga apa prinsip-prinsip syariah yang Allah wujudkan yang menyebabkan harta itu terjaga. Yang pertama ya, cara Allah nak jaga harta, iaitu Allah bukan saja bila dia utuskan Adam di dunia ni dan manusia seluruhnya, Allah bukan kata suruh duduk saja kat dunia, tetapi Allah lantik kita sebagai khalifah. Yang ini dalam konsep ekonomi Islam kita namakan sebagai konsep al-istikhlaf. Konsep al-istikhlaf. Siapa belajar ekonomi Islam, dia kena belajar yang ni lah, istikhlaf. Yang ni yang pertama kena belajar kan. Konsep al-istikhlaf dia tak sama dengan sistem ekonomi lain. Sebab apa? Istikhlaf ini menjadikan harta dan segala kekayaan yang ada di dunia ini kita anggap dia adalah milik Allah, milik Allah. Manusia cuma sebagai pengurus sahaja kan, pengurus sahaja. Itu prinsip yang pertama kan. Tapi jangan pula kita minta suruh kereta kawan kita terus ambil kereta dengan kata ini kereta ini milik Allah kan. Ambil telefon kawan kita, cantik telefon, mari ambil sikit, ini milik Allah kan. Bukan macam tu lah kan. Tapi nak cakapnya hakikat kekayaan ini semua ini adalah milik Allah. Kita kena terima yang ini. Buktinya macam mana? Buktinya harta kita itu dia tidak akan kekal selama-lamanya menjadi milik kita kan. Mati je kita, harta terus ditukar hak milik kan. Transfer je hak milik. Kita mati je, nama atas harta tu terus jadi milik orang lain lah, bukan jadi milik kita kan. Terpulanglah kepada dia nak buat apa. Kita tinggal harta 1 juta. 1 juta itu jadi milik siapa lepas kita meninggal? Milik kita? Tak, milik pewaris kan, milik pewaris. Tak boleh usik lah, waris masing-masing. Kalau tinggal isteri, duit 1 juta hak dia atas harta tu, dia dapat guna lah duit tu kan. Dia nak kahwin suami baru ke, terpulang kepada dia. Sebab harta kita sebagai pengurus. Jadi Allah melantik kita sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah ini pengganti Allah dan pengurus kepada harta-harta yang ada di dunia ini. Selaku khalifah, kita wajib jaga kekayaan, jaga mengikut apa yang dinaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Sebab itu dalam syariah Islam, dalam rukun istikhlaf kita ada rukun maddi dan rukun aqdi. Rukun maddi ni yang mana harta-harta itu Allah berikan kepada semua saja yang mengusahakannya, dan rukun aqdi itu Allah berikan kepada mereka yang ikut cara Allah, cara pengurusan dia kan. Sebab itu bila Allah turunkan Islam ini cuba jaga kita, beri panduan macam mana kita nak uruskan harta. Melalui konsep kaedah istikhlaf juga Allah mengiktiraf kalau kita cari harta dengan cara yang betul, Allah iktiraf kehormatan harta peribadi kan. Kita pergi mancing ikan, tangkap burung ke apa ke kan.
dapatlah ikan itu hak milik siapa sebelum jadi milik kita kat sungai? Milik Allah lah, kan? Dijaga oleh siapa? Dijaga oleh kerajaan lah, dijaga oleh kerajaan. Kalau kerajaan kata di sini dilarang memancing, tak boleh lah, kan? Ataupun ikan jenis ini kita tak boleh pancing. Contohnya ikan-ikan yang nak pupuh, kan? Jadi kita pancing ikan, dapat ikan milik siapa? Milik kita lah, kan? Kalau ikan itu harganya mahal ataupun banyak kita pancing, kalau orang tu curi, kena potong tangan, kan? Kena potong tangan, hukum hudud. Nak cakapnya walaupun harta tu asal milik Allah, tapi kalau kita usaha untuk dapatkan, dah jadi milik kita, kita ada hak eksklusif terhadap harta tersebut. Yang ini kita panggil Allah mengiktiraf harta peribadi sekiranya cara kita dapat itu dengan cara yang dinaskan oleh Allah, cara yang betul lah. Kayu api itu kat hutan-hutan tu free lah, kan? Tapi kalau kita kutik-kutik, kita kumpul, kan, kayu api ikat, kita boleh jual tak? Boleh. Sebab apa? Dia hak kita lah. Kalau orang curi, kena potong tangan tak? Kena potong tangan. Kalau cukup dia punya nisab tu lah, kan? Nisab dia rubuk dinar je, berapa ratus ringgit je, kan? Nisab. Kalau orang curi, dia kena potong tangan, kan? Nak cakap Allah mengiktiraf hak milik peribadi selepas kita berusaha mendapatkannya. Jadi daripada konsep istikhlaf tadi kita faham bahawa Allah mewujudkan satu lagi konsep dalam pengurusan harta, itu konsep milkiyah, konsep pemilikan. Pemilikan, ulama banyaklah, ulama dalam mazhab Islam ni banyak ulama mentafsirkan apa itu pemilikan lah. Antaranya definisi yang ulama berikan tentang pemilikan adalah hubungan seseorang dengan harta yang diiktiraf oleh syariah, yang menyebabkan orang itu ada hak eksklusif ke atas harta tersebut, yang dia boleh halang orang lain daripada guna. Nah, itu konsep pemilikan. Contohnya saya tengok ini ada laptop kat sini, saya pakai, boleh tak saya pakai, kan? Kalau duduk kat sini saya boleh pakai lah untuk tujuan ceramah. Buat balik rumah tak boleh, kan? Sebab dia bukan hak milik, kan? Bukan hak milik. Jadi hak milik itu dia menjaga hak kita, dan kita boleh halang orang lain daripada memakainya. Macam mana cara nak memiliki harta? Melalui usaha-usaha yang diiktiraf oleh syariah. Harta yang harus banyak, contohnya ikan di laut. Siapa boleh memiliki ikan di laut? Semua orang boleh memiliki, dengan syarat dia kena jadi nelayan, dia kena pancing ke, dia kena jala ikan ke, usahalah nak dapat, kan? Jadi melalui usaha-usaha itu Allah mengiktiraf pemilikan tersebut, kan? Jadi kalau kita nak dapatkan harta yang belum ada orang punya, kita kena usaha. Kayu api di hutan, apa lagi, burung-burung kat hutan-hutan, binatang tu, kan? Kita boleh memburu binatang, kan, untuk dapatkan harta tersebut. Sebab benda tu belum ada orang punya. Tapi apabila orang itu sudah memiliki harta, kan, adakah kita boleh ambil harta tersebut? Tak boleh lah, kan? Boleh tak kalau kita nak juga? Boleh, tak ada masalah, Allah bagi jalan, kan? Boleh. Macam mana cara kita nak ambil harta milik orang? Kena minta lah, kan? Minta itu kalau dia nak bagi free, alhamdulillah. Kalau dia bagi free, namanya hibah. Jadi cara perubahan hak milik daripada harta yang tak ada pemilikan itu, kita pergi buat usaha sikit, kita dapat memiliki harta. Bila harta dah dimiliki, Allah jaga ni. Bila dah dimiliki, kita tak boleh ambil dah harta sesuka hati. Kita kena buat akad yang menyebabkan harta itu berpindah daripada milik seseorang kepada orang yang lain. Membuat akad lah, kan? Kalau bagi free, namanya akad hibah ataupun sedekah, kan? Kalau bagi dengan pertukaran, namanya apa? Namanya jual beli. Dalam bahasa Arab dipanggil al-bai', kan? Jual beli. Kadang-kadang kita nak beli harta orang tersebut, kita tak ada duit. So macam mana caranya? Kita bekerja dengan dia, dia bayar upah menggunakan harta tersebut, kan? Macam-macam lah cara untuk kita memiliki harta orang lain. Iaitu yang ini dinamakan dalam kitab-kitab dinamakan sebagai al-aqid an-naqil al-aqdu an-naqil lil milkiyah. Akad-akad yang mengubah hak milik. Dia hak milik ni dia tak berubah sendiri, dia tak automatik. Sekali harta tu dimiliki, dia tak automatik berubah. Ini nak buktikan bahawa syariah menjaga
harta. Contoh, kita jumpa telefon kat tengah jalan, ada orang punya tak telefon? Telefon mesti ada orang punya kan telefon. Bukan binatang lah punya, manusia yang punya kan. Jadi bila ada orang punya, dia ada pemilikan dia, dan pemilikan itu tidak akan hilang, tidak akan hilang. Macam mana cara kita apabila kita jumpa harta? Allah bagi, Nabi Muhammad kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ta'arif sana kan. Sila buat pengumuman selama setahun kan. Pengumuman. Kalau sekarang kita ada undang-undang, tak ada masalah, serah aja dekat Baitul Mal ke, Baitul Mal buatlah. Ataupun kita viralkan. Zaman sekarang ni orang viralkan selama setahun sampai jumpa dengan pemilik dia. Ya. Nak cakapnya apa? Kita tak boleh ambil sebab pemilikan dia tidak akan tergugur, tak akan tergugur. Jumpa duit RM1, RM10 kan, RM100 boleh ambil? Tak boleh. Cuma ulama kata kalau jumpa duit 10 sen, 20 sen tu orang tak cari kan biasanya. Ada orang jatuh 10 sen dia cari. Jarang lah kan. Ada waktu kita memang terdesak nak bayar kan. Tapi kalau biasanya kadang-kadang celah-celah kereta pun ada 10 sen, 10 sen, tak sedar-sedar pun duit jatuh kan. Duit yang kecil-kecil macam ni kalau nak ambil haruslah. Ulama semua mazhab kata harus duit yang kecil-kecil. Dia dah berubah status daripada hak milik, dah bertukar jadi harta yang harus. Jadi siapa jumpa tu boleh ambil lah. So harta tu nak cakap dia tak akan berubah sampai bila-bila. Sehingga kan kalau harta tersebut yang hilang dituntut oleh waris 3 generasi kemudian, dan dengan buktinya kena bagi balik. Nak cakapnya memang Islam menjaga pemilikan. Sekali dia dimiliki, pemilikan dia tidak akan gugur. Seterusnya kita nak tengok juga bentuk, macam mana bentuk penjagaan harta. Banyak bentuk lah. Kalau kita jaga kereta yang kita baru beli kan, macam mana cara kita jaga? Utamanya kita jaga fizikal dia, bawa slow-slow, tak nak bagi accident kan, tak nak bagi cala. Kalau cala tu sakit kepala kan, 2-3 malam tak tidur, kereta baru beli cala. Itu cara kita nak jaga. Agama dia menjaga harta dalam banyak bentuk. Yang pertamanya dia jaga, yang saya sebutkan tadi, dia jaga kehormatan pemilikan. Selagi bila dah kita milik, memang Allah menjaga kehormatan pemilikan. Dia ada kehormatan dia. Kita tak boleh suka-suka je ambil kan. Kalau nak pakai sekejap kena minta kan. Itu jaga yang pertama. Jaga yang kedua, Allah jaga. Islam bukan saja jaga kita simpan duit dekat mana. Biasa simpan duit tak nak bagi hilang, simpan dekat bank, simpan dekat dalam tabung ke kat rumah, dalam peti besi ke ya. Itu kita jaga harta peribadi. Islam bukan saja menjaga harta peribadi, Islam juga jaga hak harta. Harta ni dia ada hak. Nanti kita jelaskan lepas ni kan. Hak itu kita tak boleh simpan selama-lamanya harta kan. Kalau kita ada duit 100,000 kita simpan dalam peti besi, bertahun-tahun kita simpan, haram tak? Dosa. Sebab harta itu sendiri dia ada hak dia kan. Hak apa? Kena zakat lah kan. Dia jaga harta. Islam tak boleh, harta jadi tak boleh beku, dia kena sentiasa bergerak harta. Dan seterusnya Allah juga menjaga harta kekayaan secara menyeluruh, harta negara secara menyeluruh. Ini dipanggil sebagai makro lah kan, penjagaan secara makroekonomik namanya kan. Macam mana jaga secara makro tu? Jaga tu Islam tak nak harta tu hanya dimiliki oleh individu-individu tertentu. Dalam Quran disebut kaila yakuna dulatan baina aghniyaikum kan. Harta tu janganlah hanya berlega-lega di kalangan orang yang kaya sahaja, tak boleh. Harta tu kena didistribute, diagih-agihkan kepada seluruh masyarakat. Harta tu tidak boleh ada, dia panggil gap ataupun jurang yang besar di antara orang kaya dengan orang miskin. Itu prinsip penjagaan harta. 3 cara Allah jaga harta. Bukan semata-mata nak jaga harta tu daripada kurang, tak. Allah nak jaga harta, kehormatan pemilikan individu,
jaga harta daripada beku dan jaga harta kekayaan supaya harta tidak berlekat kepada individu-individu tertentu. Seorang sahabat bernama Habib bin Abi Balta'ah, pada zaman Nabi SAW dia minta tanah. Nabi bagi tanah. Sayyidina Abu Bakar bagi tanah dekat dia, tanah bukit, kawasan bukit. Tetapi tanah itu dia tidak usahakan. Dia tidak usahakan tanah. Bila tidak usahakan, Sayyidina Umar Al-Khattab ambil balik tanah tersebut. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi tanah tersebut supaya kamu usahakan. Tetapi sebab kamu tidak usahakan, maka aku dengan kuasa yang daripada aku ambil balik tanah tersebut. Sebab tanah itu terbiar macam tu saja, Sayyidina Umar tak boleh buat. Sebab dia tak nak harta itu terbeku dan terbiar. Dia perlu diusahakan supaya ekonomi sentiasa bergerak. Nah, itu nak cakapnya ada beberapa bentuk nak jaga harta. Kita tengok yang pertama dulu, iaitu bagaimana Allah menjaga harta, kehormatan pemilikan. Di dalam Al-Quran dan As-Sunnah banyak hukum hakam yang berkaitan dengan harta. Sangat banyaklah. Bahkan perkataan harta pun banyak dalam Al-Quran, kan? Ada perkataan harta yang menunjukkan yang baik, kan? Wa yujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Mereka itu berjihad ke jalan Allah dengan diri dan dengan harta mereka. Itu maksudnya harta itu satu bentuk alat yang baik, boleh digunakan untuk berjihad, kan? Ada juga harta dibuat dalam konotasi yang agak negatif, kan? Innama amwalukum fitnah, kan? Sesungguhnya innama auladukum wa amwalukum fitnah. Sesungguhnya anak-anak kamu dan harta-harta kamu adalah fitnah. Fitnah ni ujian lah, ujian kepada kita, kan? Nampak macam negatif lah sikit ujian ni, kan? Ada nampak yang positif, ada nampak yang negatif. Itu harta. Banyak sebut dalam Quran tentang harta. Hukum hakamnya juga banyak lah. Hukum hakam juga banyak, kan? Kita tak nak sebut lagi hukum hakam yang besar-besar, yang kecil-kecil pun ada, kan? Yang besar-besar kita pergi straight lepas ni lah. Contoh yang kita tahu apa yang kita tahu? Hukum zakat lah, besar-besar lah, zakat. Harta, kan? Apa lagi hukum? Banyak, kan? Di antaranya hukum larangan memakan harta, ambil harta orang lain dengan cara yang batil. Dan Quran sebut la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu ambil harta, jangan kamu makan harta orang lain di kalangan kamu secara batil, kan? Kita beli nasi ayam, kan? Tengok kawan tu nasi kambing, kan? Dia beli nasi kambing, sedap kambing, kita ambil kambing dia, kan? Letak ayam tukar boleh? Tak boleh, kan? Kena minta dulu. Dia bagi-bagilah, kan? Kalau kita ambil juga batil tu, kan? Batil. Apa tafsiran batil dalam Quran tu? Macam mana cara batil yang dilarang oleh Allah SWT? Allah sebut selepas itu illa antakuna antijaratin illa antakuna antijaratin antaradin minkum, kan? Tak boleh ambil secara batil kecuali dengan cara melalui perniagaan yang wujudnya suka sama suka. Taradin maksudnya mutual consent, suka sama suka, kan? Kalau dia suka, saya suka, boleh ambil, kan? Kalau dia tak suka, saya je suka, kan? Kita je nak beli, dia tak nak jual, tak boleh lah, kan? Dia nak beli, kita tak nak jual apa, tak boleh, kan? Jadi kena suka sama suka. Dia nak belilah barang kita jual, okey, tapi yang kita jual tu bukan barang yang dia nak. Kita tipu sikit lah, kan? Susu tu campur sikit dengan tepung-tepung, kan? Supaya nampak pekat, kan? Jadi kita jual, dia ingat apa susu pure, sebenarnya 99% tepung, kan? Susu 1%. Jadi itu haram lah, batil, walaupun dia tak tahu, kan? Itu batil, maksudnya berlaku secara sukarela. Kalau dia tahu dia tak suka, haram lah, kan? Kita kata kita jual telefon iPhone original, sebenarnya yang palsu. Dia tahu tak? Dia tak tahu. Dia suka lah sebab dia tak tahu. Sekali dia tahu yang tak original, dia tak suka, maksudnya dia tak redha. Bila tak redha maksudnya batil lah di situ. Perlu ada suka sama suka.
Jadi tak boleh makan harta secara haram, tak boleh. Apabila berkenaan dengan kita nak tahu dosa ni dosa jenis apa kalau ambil secara haram ni. Agak-agak dosa ambil harta secara haram ni tak main dosa kecil lah. Bab harta ni dia direct tegur dosa besar, kan? Banyak bab harta dia dosa besar. Cuba tengok dalam Quran, kan? Bab riba dosa besar, kan? Dalam hadis banyak disebut. Contohnya hadis Sahih Bukhari, kan? Nabi dalam sebuah hadis, seorang sahabat pergi kepada Nabi nak menuntut, membuat sedikit tuntutan, kan? Nabi kata wala'alla ba'dukum wala'alla ba'dukum yakunu alhana bihujjatin min ba'd wa aqdi lahu ala nahwi ma asma' faman qadaitu lahu min haqqi akhihi syai'an fala ya'khudh fa innama aqta'a lahu qit'atan minan nar. Nabi kata, kan? Nabi kata kalau seorang sahabat Nabi datang, Nabi kata boleh jadi di antara kamu ni lidahnya lebih petah berbicara, maka dengan itu aku membuat keputusan menyebelahi salah seorang daripada saudara kamu, kan? Sekiranya aku membuat keputusan menyebabkan aku menyebelahi salah seorang daripada kamu sedangkan bukan milik dia harta itu, maka yang sebenarnya aku bagi itu bukan bagi harta, tapi aku bagi qit'atan minan nar, cebisan ketulan daripada api neraka. Dia tak main dah dosa kecil ni, kan? Neraka tu, kan? Kita fahamlah bila janji-janji neraka ni dosa besar, kan? Dosa tu besar, beratlah bab harta ni. Dalam Quran, dalam bab riba kita tahu dah memang janji tu neraka, kan? Dalam hadis yang lain, hadis Sahih Bukhari juga, Nabi kata man zalama minal ardi syai'an tawaqahu Allah min sab'ina ardin. Allah kata, Nabi Muhammad kata, sesiapa yang menzalimi seseorang, ambil secara batil, menzalimi, ambil secara zalim tanah orang lain, Allah akan kalungkan tanah tersebut sebanyak 70 lapisan tanah. Allah kalungkan tanah di leher dia pada hari akhirat. Beratlah dosa tu. Itu hadis Sahih Bukhari, kan? Janji bab harta ni agak berat. Dalam sebuah hadis yang lain, dalam peperangan, sahabat Nabi kata fulan syahid, kan? Nabi kata kalla inni ra'aituhu finnar. Nabi kata tu perang tu, kan? Sahabat Nabi kata dia tengok sahabat yang mati tu syahid. Nabi kata kalla, tidak sekali-kali, dia bukan tidak syahid, bahkan aku lihat dia di dalam neraka. Fi burdatin ghallaha, dengan sebab apa? Dengan sebab burdah, dia ambil selendang musuh yang mati tu dia ambil. Sepatutnya harta itu harta ghanimah yang perlu digabung, campur dulu kemudian dibahagi kemudian. Jadi dia ambil harta ghanimah sebelum dibahagikan. Ini harta ghanimah ini besarlah dosa dia kalau kita ambil sebelum dibahagikan. Kerana hanya sekadar selendang tersebut, dia tak masuk syurga walaupun mati dalam peperangan. Ini bahayanya harta. Sebab itu ulama kata antara dosa besar juga ambil harta ghanimah. Sebab harta ni dia bukan dosa kecil, dia dosa besar. Sebab itu kena hati-hati dalam proses kita nak ambil harta tersebut, kan? Allah menjaga kehormatan harta orang lain. Jangan ambil secara haram. Kalau nak minta, tak boleh curi, tak boleh rompak, kan? Tak boleh rasuah. Rasuah lagi bahaya, sebab dia ambil harta bukan dengan cara orang tahu, orang tak tahu, kan? Bukan harta individu, dia ambil harta awam. Lagilah besar dosa dia. Banyak lagi lah, antara lain lagi hukum hakam yang melibatkan harta di dalam Al-Quran berkenaan dengan hukum hutang. Ayat yang paling panjang dalam Quran ialah ayat hutang lah, kan? Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu berhutang dengan seseorang, kan? Idza tadayantum, sekiranya kamu buat hutang, saling berhutang, faktubuh, hutang itu li ajalin musamma, untuk tempoh tertentu, maka dia hendaklah tulis. Sebab itu kalau nak buat hutang, Allah kata dalam Quran itu, Allah kata kena buat tempoh.
Nak hutang dengan siapa-siapa, tetapkanlah tempoh hutang tersebut. Jangan hutang tak ada tempoh, bahaya, kan? Hutang tak ada tempoh ni bila nak bayar? Nanti ada duit bayar, itu bahaya, kan? Sebab itu hutang Quran dah sebut lah, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Kalau kamu buat hutang sesama kamu kepada satu tempoh yang ditentukan, faktubuh, kena tulis. Memang bab hutang ni kena tulis, jangan tak tulis, kena tulis. Kena ada orang yang rekod, kena ada orang catat, kena ada saksi, kan? Kalau tak ada saksi, kira macam halal, kan? Kita bagi hutang dekat orang, kita tak tulis, tak ada saksi, tak ada rekod, kita anggaplah kita kira macam halal. Sebab apa? Sebab kita nak tutup di mahkamah memang tak boleh, kan? Memang tak boleh, tak ada bukti. Sebab itu nak bagi hutang kena ingat, kena ada bukti bertulis, kan? Kecuali memang kita niat kalau tak ada, dia tak bayar, kita kira halal, tak apalah, kan? Tapi kalau kita kata kalau dia tak bayar, aku saman sampai hari akhirat cari lubang cacing, yang itu baik tulis lah, walaupun RM10. Sebab tabiatnya orang yang berhutang, dia tak akan ingat hutang dia, kan? Orang yang memberi hutang je sentiasa ingat, tapi tak tergamak nak minta. Jadi hutang itu kena tulis. Zaman sekarang ni dia ada app, ada application dalam telefon ni, kita boleh tulis hutang dan sinkronisekan dengan telefon dia, kan? Maksudnya kalau dia hutang, kita catat keluar dekat telefon dia, kan? Dia bayar RM10, kita deduct RM10 hutang dia, keluar juga dekat telefon dia, kan? Jadi macam-macam lah cara nak tulis zaman moden sekarang ni, kan? Seterusnya ada lagi hukum yang lain, hukum faraid, kan? Berkaitan dengan harta juga, nak jaga harta lah ni, kan? Hukum faraid. Hukum faraid ni kita nak jaga harta orang yang dah meninggal dunia. Apabila orang tu meninggal dunia, Islam ini dia cantik tak cantik, dia ada hukum faraid yang mana harta tersebut secara automatik berpindah. Orang yang dipindahkan harta tersebut, dia suka tak suka, memang dia akan dapat harta. Pewaris-pewaris tu, kan? Sama ada dia tak suka ke, dia suka ke, dia akan dapat hak dia. Cuma kalau dia tak nak, tak apalah, dia boleh bagi kepada orang lain. Tapi yang pastinya harta tu dah jadi milik dia secara automatik. Hukum faraid dalam Islam ni hukum yang paling detail dalam Quran. Tidak ada hukum yang paling detail kecuali hukum faraid. Allah bagi satu-satu, kan? Kalau ayah macam mana, kalau ayah, orang yang ada ayah tak ada anak macam mana, kalau orang yang ada ayah ada anak macam mana, kan? Ada anak perempuan seorang macam mana, ada anak perempuan dengan anak lelaki. Detail dalam Quran, tidak ada hukum yang paling detail kecuali hukum faraid. Ini semua nak jaga harta pemilikan, harta peribadi. Selain daripada itu, banyak lagi lah hukum dalam Quran yang menjaga harta juga. Antaranya hukum menipu dalam berniaga, kan? Dalam surah Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin, wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang mutaffif. Siapa mutaffif? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, kan? Mereka yang yaktalun, apabila mereka menimbang untuk orang lain, yastawfun, mereka kurangkan. Sepatut sekilo bagi 900 gram. Orang tu tak tahu. Kalau orang tu tahu tak apa, kan? Ya kira tak apalah, kira sekilo, tak apalah. Jadi kita kurangkan, kan? Jual ni air Milo, tapi kita bukan ambil Milo, kita ambil serbuk koko, nak untung, kan? Orang tu ingatkan Milo sedap, beli serbuk koko. Tak boleh, kan? Wail, celaka, dosa besar tu tanda-tandanya, kan? Menipu dalam berniaga, tu pun nak jaga harta lah, kan? Nak menjaga harta supaya orang beli tu dia dapat hak dia, kan? Dalam Quran sampai wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, kan? Apabila timbang, dia kurangkanlah hak orang lain, mereka mengurangkan. Itu masalahnya kalau kita nak menipu, dan itu diharamkan. Itu bentuk Allah nak jaga harta di dalam Islam, nak jaga harta pemilikan peribadi. Selain itu banyak juga harta-harta hukum yang lain di dalam Quran yang nak jaga, bukan sekadar harta peribadi, tetapi nak jaga harta itu sendiri
bagaimana harta nak digunakan secara optimum dan nak jaga harta pemilikan awam. Nak jaga pemilikan awam. Kita contoh lain lagi yang saya dah sebutkan tadi, antara hukum yang nak jaga harta peribadi juga hukum al-luqatah. Dalam hadis yang saya sebutkan tadi, al-luqatah ini ialah bagaimana kita nak uruskan harta yang kita jumpa, kan? Kita jumpa harta tersebut, apa yang perlu dibuat? Nabi kata arif husanah, kena popular, kena viral kan, umumkan kepada masyarakat selama setahun tu kan. Tapi kalau kita jumpa sayur ke apa ke, takkan setahun kan. Jumpa sayur tu tak payahlah setahun, ambil je lah kan. Kita boleh ambil guna dulu. Kalau orang tu minta ganti, kita bayar lah kan. Ataupun jumpa benda-benda yang mudah rosak. Ulama kata kalau benda-benda yang mudah rosak itu boleh ambil lah. Kalau kita mampu, orang-orang tuntut, kita bayar balik. Kalau tak mampu, tak perlu bayar, kita boleh ambil je kan. Sebab kalau dia tak ambil pun rosak juga kan. Jumpa kambing kan. Kambing kalau contohnya orang langgar kambing hidup lagi lah, tapi nak mati, apa nak buat? Sembelih je lah kan. Daripada dia mati begitu macam mati katak tu kan, baik kita mati kambing mati kambing yang disembelih. Sebelum dia mati kena langgar tu, baik kita sembelih dulu, makan kan. Kalau orang tuntut macam mana? Kalau kita ada duit, kita bayar balik lah. Kalau tak ada duit, ulama mengharuskan, sebab daripada dia mati katak macam tu, baik kita makan lah, membazir. Tu nak jaga apa tu? Nak jaga harta lah kan. Begitu banyak peraturan. Dan kalau dah kita hebohkan 1 tahun, biasanya duit-duit yang banyak ni kan. Kalau tak jumpa juga kalau ikut hadis, kita boleh ambil lah. Kita boleh ambil. Dan ulama berbeza pendapat lah, sama ada kita boleh ambil ataupun kita kena serah dekat Baitul Mal kan. Memang ulama kata kita boleh ambil, ada ulama kata boleh ambil, tapi kalau ada orang minta, kita kena bagi balik. Jadi sebab itu ulama-ulama sekarang ni kata lebih baik serah kat Baitul Mal lah. Takut bila kita ambil, kita pakai, orang minta, kita tak mampu nak bayar kan? Sebab duit itu banyak. Kalau duit sikit-sikit tak apa, duit itu banyak. Jadi kita serah kat Baitul Mal. Enakmen negeri-negeri pun macam enakmen negeri Perlis sendiri pun, saya rasa ada peruntukan mana-mana harta jumpaan yang dijumpai itu kena serah dekat Baitul Mal. Senang lah kan? Baitul Mal akan buat notis harta ini hilang dekat sini kan. Jadi senang nak uruskan harta. Nak cakap ni, harta memang dijaga pemilikan dia. Bahkan kalau kita jumpa satu lagi hukum, iaitu kalau kita jumpa emas, harta karun kan, orang kita panggil harta karun, dalam bahasa Arab dia panggil al-kanuz, harta karun. Siapa memiliki harta karun tersebut kan? Ini pendapatnya khilaf lah. Pendapatnya khilaf ulama, antara khilaf yang banyak bab harta karun lah kan? Kalau kita beli tanah, tiba-tiba jumpa bekas harta karun tu besar lah kan, emas tu ada dalam tu kan. Adakah emas tersebut jadi milik kita? Kita tengok harta ni, ni harta zaman dulu ni, zaman purba ni kan. Bukan sebelum merdeka, tanah Melayu pun tak ada lagi. Tengok-tengok ada cek kerajaan Sriwijaya kan. Lama sangat ada tanah kan, harta tersebut. Siapa pemilik dia? Adakah kita boleh ambil? Kalau ikut mazhab Syafi'i, memang kita boleh ambil kalau kita dah beli tanah tersebut lah kan. Tapi kalau ikut ulama-ulama moden macam Syekh Ali Muhyiddin Al-Quradari, dia kata dia tarjih pendapat mazhab Maliki, yang mana-mana harta karun al-kanuz yang dijumpai hendaklah diberikan kepada negara, jadi milik negara, Baitul Mal, Baitul Mal. Kecuali kerajaan kata mana-mana harta karun yang dijumpai jadi milik pemilik tanah, yang itu boleh ambil lah. Tapi setakat yang saya tahu di Malaysia, undang-undang kita kalau jumpa harta karun ke apa ke, jadi kena serah kepada muzium negara kan. Tak boleh ambil. Kebanyakan undang-undang tak boleh ambil lah harta-harta karun. Harta karun ni harta yang lama lah, bukan harta yang pemilik tanah terdahulu kan. Katalah kita kali-kali jumpa duit seketul kan, duit lagi cukai mungkin lah kan, macam-macam lah balik duit ni. Jumpa duit itu kita kena tanya dulu pemilik tanah yang asal kan.
Siapa pemilik dia? Kalau dia kata bukan duit dia ni, kita serah kat Baitul Mal lah. Dia bukan harta karun tu sebab duit baru. Harta karun ni duit yang lama yang memang sukar nak ditentukan pemilik dia. Harta galian. Siapa pemilik galian? Galian. Contohnya kita jumpa biji-biji emas. Ataupun tiba-tiba keluar api, petroleum keluar dekat rumah kita. Siapa pemilik dia? Kalau ikut mazhab macam-macam lah perbincangan ni kan. Kat UM kita ambil 2-3 minggu nak ulah cerita ni saja kan. Pelajar-pelajar muamalat, fiqh muamalat nak ulah cerita ni berminggu-minggu lah. Jadi kita buat kesimpulan je kat sini, kalau jumpa harta-harta yang macam tu, jenis macam galian lah, galian emas ke, tembaga, biji-biji emas tu ke, kalau ikut ulama-ulama moden kata semua adalah menjadi hak milik kerajaan, kecuali kalau kerajaan kata siapa melompong dia dapat, kan, itu tak ada masalah lah. Tapi kalau ikut mazhab Syafi'i dia kata hak pemilik tanah juga. Tapi kebanyakan ulama pakai mazhab Maliki sekarang ni, bahkan Malaysia pun pakai mazhab Maliki lah, kan. Jadi kita nak contohnya keluar petroleum, kita tak boleh melompong petroleum kat situ kan, kena bagi kat Petronas. Petronas kena lompong minyak, keluar kena bagi royalty dekat kerajaan. Jadi harta-harta macam ni dijaga pemilik dia. Sebab bagi mazhab Maliki dia kata harta yang macam ni milik ummah. Imam Syafi'i sendiri walaupun mazhabnya ada sikit berbeza, tapi Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um secara jelas mengatakan mana-mana harta galian yang keluar di perut bumi, yang zahir, emas, minyak, disebut minyak kat situ, gas, ya kan, adalah menjadi hak milik negara kerana dia menjadi hak milik ummah, ya kan? Dia tak boleh jadi milik peribadi. Bila milik negara tu terpulang pada kerajaan lah. Kerajaan kata siapa melompong dia dapat, boleh lah, ya kan? Itu harta. Itu kita nak cakap ada wujud penjagaan harta-harta awam. Bagaimana Allah menjaga harta awam? Kita ada hukum zakat. Zakat. Kalau kita simpan harta, kita ingat kita simpan harta beku macam tu, bagus lah. Orang tak curi, bagus. Bagus lah. Tapi Islam tak nak juga macam tu. Islam ada lagi hukum zakat, kan? Duit-duit ni tak boleh beku. Ada 40,000 dalam bank, beku macam tu kan, tak boleh, kan? Kena zakat. Zakat ni walaupun nampak kurang duit kita tu kan, dapat gaji kan 4,000 5,000 dapat gaji, tolak zakat pendapatan, nampak macam kurang lah. Kenapa? Dia kata jaga harta, tiba-tiba nak ambil harta orang kan. Kita fikir kata Islam maqasid jaga harta, tiba-tiba kena bayar zakat, kurang duit aku. Bukan, itu bukan nak jaga harta. Memang Allah jaga harta, tapi prinsipnya dia nak jaga harta umum, harta awam. Wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta-harta mereka ni ada hak orang lain, kena ingat kan, kepada mereka-mereka yang meminta-minta dan mahrum, orang yang tak menahan diri daripada dia meminta-minta, kan. Sebab ada orang miskin dia tak suka meminta-minta tapi dia miskin. Itu hak mereka daripada harta kita. Itu Allah nak jaga hak mereka, bukan hak kita tu, kan. Gaji yang kita dapat setiap bulan bukan semua milik kita. Ada milik orang lain di situ, kan. 2.5%. Kan? 2.5%. Kenapa 2.5% itu? Tu macam-macam rahsianya lah, kan. Kita cerita lepas ni kalau nak tahu kenapa 2.5%. Seterusnya hukum riba. Yang ni dosa paling besar lah, kan? Hukum riba. Allah mengisytiharkan fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Siapa-siapa yang buat riba, yang setelah dia beri amaran riba ni haram, dia buat juga, maka dia telah mengisytiharkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Bukan main-main lah buat riba ni, kan. Sebab itu kalau ada duit-duit dalam akaun bank konvensional, bank riba tu tukarlah, semua masuk bank Islam, kan. Banyak kita ada perbankan Islam, ada CIMB Islamic, ada Maybank Islamic, Bank Islam, kan. Tabung haji pun bolehlah simpan, kan. Jangan tolong industri riba ni. Jadi duit-duit riba elakkan. Bagi pinjam itu jangan kata bagi pinjam bayar lebih, tak boleh, kan. Hukum riba ni bukan nak jaga harta antara individu saja, dia nak jaga harta umum. Duit kita RM10 dalam poket, kalau orang tak curi, kurang tak RM10? Tak kurang kan? Satu hari tak kurang lagi, 2 hari tak kurang lagi.
Tapi kalau 10 tahun kurang tak? Kurang. Dicuri oleh siapa? Dicuri oleh inflasi, kan? Inflasi mencuri duit. Ini kita panggil toyol, kan? Istilahnya toyol. Toyol ni dia curi kita tak perasan, kan? Toyol. Inflasi ni ibarat toyol. Dia mencuri dalam keadaan kita tak sedar. Duit kita 1,000 10 tahun lepas, kan? 1,000. Sekarang ni 1,000 tu boleh pakai sama tak dengan 10 tahun lepas? Nah, tak boleh lah, kan? 20 tahun lepas 20 sen je boleh beli nasi, kan? Nasi belauk 20 sen. Sekarang ni mana ada nasi 20 sen. So kenapa duit itu kurang? Nombor tak kurang, nombor dia 20 sen juga, nilai dia kurang. Nah, itu kita panggil inflasi. Apa penyebab inflasinya? Riba lah, ya. Kerana adanya riba dibuat secara besar-besaran, maka menyebabkan nilai duit semakin lama semakin kecil, kan? Walaupun kita tak rasa kurang tu, tapi long run dipanggil untuk tempoh jangka masa panjang, duit itu semakin kurang. Jadi itu bahayanya riba tu. Dia tak bahaya kepada individu, dia bahaya kepada ekonomi sesebuah negara. Sebab itu Islam sangat-sangat tegas dalam riba. Nak jaga harta negara, nak jaga harta itu sendiri supaya sentiasa kekal ada nilai. Sebab itu Islam juga tidak menggalakkan kita simpan beku je harta, kan? Tengok dalam Quran berapa banyak perkataan infak, kan? Wa ma anfaqtum min nafaqatin, kan? Banyak perkataan infak dalam Quran. Infak tu maksud apa? Infak, belanja. Cuba cari kataan Quran yang suruh kita simpan duit. Ada? Tak ada, kan? Ada Allah kata simpanlah duit kamu? Tak ada. Allah kata wa anfiqu fi sabilillah wa ma anfaqtum min, banyak semua infak, kan? Allazi razaqnahum yunfiqun, kan? Yang mana kami bagi rezeki kepada kamu, kamu belanjakan. Belanja dengan cara yang betul lah. Belanja dengan cara yang halal, dengan cara yang betul. Allah nak jaga perkataan infak di dalam Al-Quran itu terlalu banyak. So kita kena belanja. Belanja kena cara yang betul. Tak boleh belanja suka-suka hati kita, tak boleh, kan? Sebab itu dalam Quran juga Allah kata tak boleh. Kaina fa'alu ma nasya, kisah Nabi Syuaib itu, kan? Nabi Syuaib itu yang mana Allah kaum Nabi Syuaib, bila dia enggan ikut ajaran Nabi Syuaib, dia kata mungkin kami boleh buat naf'alu ma nasya, naf'alu min amwalihim ma nasya, kamu boleh buat suka hati ke atas harta. Tak boleh, dalam Islam tak boleh. Contohnya saya beli telefon baru, boleh tak saya pecahkan telefon ni, rosakkan? Haram. Walaupun telefon saya, kan? Walaupun hak saya tak boleh musnahkan. Ni dalam Quran kita panggil membazir lah, guna tak kena cara, kan? Dia orang kata kita merosakkan harta tersebut. Memang kita tak kena ganti, dari sudut undang-undang tak kena ganti, tapi hukumnya berdosa sebab kita mensia-siakan harta. Itu pun haram. Harta siapa? Harta kita dah, kan? Tapi haram juga. Sebab apa? Sebab Allah nak jaga. Sebab itu bila dapat harta kita infak, guna dengan cara yang betul. Bagi sedekah pada orang miskin. Banyak sangat infak ini. Dan banyaklah rahsia di sebalik infak itu, kan? Antara cara infak ialah zakat, sedekah, hibah, supaya duit itu tidak beku, sentiasa bergerak. Bila kita belanja pada orang miskin, dia akan pakai duit itu, beli beras, kan? Dia beli beras dengan siapa? Dengan penjual jual beras, kan? Penjual jual minyak masak. So dapat ekonomi sentiasa berkembang. Maka itulah banyak undang-undang nak jaga, kan? Cuma kita tak banyak itu kita tak belajar, kan? Berapa ramai antara kita yang belajar undang-undang faraid? Berapa ramai di antara kita yang belajar undang-undang jual beli cara yang betul, sewa beli dengan cara yang betul, kan? Pinjam barang dengan cara yang betul. Banyak. Selain daripada tu, apa lagi undang-undang hukum hakam? Undang-undang berkenaan dengan wakaf. Dalam hadis Nabi ada sebut wakaf sebagai sedekahun jariyah, kan? Sedekah jariyah, sedekah yang sentiasa berlari. Idza matal insan inqata amaluhu illa min thalath. Apabila meninggal seseorang insan itu,
terputuslah amalannya kecuali tiga perkara yang sentiasa berterusan. Yang pertamanya sedekatin jariyah, kemudian yang keduanya ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan, yang diajar orang lain dan orang lain manfaatkan. Dan yang ketiganya ialah waladun salih yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan. Kadang-kadang orang tu ada duit tak ada anak, jadi dia boleh derma duit dia kan, sedekah, wakaf kan. Macam mana nak supaya pahala itu berterusan? Kita wakaf. Selama mana duit wakaf itu dikekalkan, selama itulah kita dapat pahala kan. Sayyidina Uthman, kisah Sayyidina Uthman, macam mana Sayyidina Uthman pada zaman Nabi SAW. Semasa hijrah, umat Islam ekonomi dikuasai oleh Yahudi ya. Orang Yahudi banyak di Madinah tu, di kedai-kedai semua dikuasai oleh, pasar-pasar Madinah semua Yahudi, ekonomi Yahudi. Bahkan air pun, supplier air pun Yahudi. Umat Islam terpaksa membeli air daripada telaga Yahudi, hari-hari beratur beli air dengan Yahudi ya kan. Nabi kata sesiapa yang sedekahkan duit untuk telaga ini dan kemudian sabil berikanlah kepada orang Islam, maka dia Nabi bin rumah dalam syurga. Allah akan bina rumah dalam syurga. Lalu Uthman terus tanpa banyak fikir, dia ada duit, dia beli telaga tersebut. Nak beli dengan Yahudi ni bukan senang. Yahudi kan, Yahudi tak nak jual telaga ni, tak boleh dijual sebab kalau aku jual habislah bisnes. Tapi Sayyidina Uthman dia lagi cerdik daripada Yahudi. Dia kata kalau tak nak jual penuh, jual separuh buat apa kan. Tak nak jual penuh, jual separuh buat apa. Berapa separuh nak jual? Dikatakan dalam kitab-kitab sirah 30,000 dirham. Katalah 1 dirham RM30. Kalilah dengan 30,000. 30,000 dirham, RM300,000 kan. Separuh telaga. Yahudi mula-mula tak nak setuju, akhirnya jual lah separuh. Macam mana nak jual separuh ni? Telaga tak boleh belah dua kan. Kita kira macam ni, sehari untuk Yahudi, sehari untuk aku kan. Sehari untuk Yahudi, sehari untuk Uthman. Yahudi kan setuju. Jadi bila dah dia setuju macam tu, pada hari Uthman kata aku wakafkan kepada orang Islam, pakailah air tersebut kan. So umat Islam pada hari Uthman ambil free air kan. Ambil free. Macam kat Selangor tu lah, air free 20 meter padu kan. Free air, ambil free. Bila hari esok hari Yahudi dah ambil free dah, hari ni kita tunggulah free, esok free kan, hari ni kena beli. Jadi tak ada orang nak beli akhirnya Yahudi kata bisnes tak jadi macam ni kan, tak laku lah ni. Dah ada kamu buat hari free, orang sanggup tunggu hari free esok pula lah kan. So dia kata bisnes tak laku, ginilah, daripada tak laku aku jual semua sekali kan. Dia jual separuh lagi tu, bukan harga 30,000, dia jual lagi mahal lah, 70,000 dirham. Belilah Sayyidina Uthman, beli, dia wakaf seluruh harta telaga tersebut kepada umat Islam kan. Dan telaga tersebut kekal, tanah telaga tersebut sampai sekarang ni jadi kebun, jadi apa kan. Sebab itu berkat lah kan. Hasil daripada telaga tersebut, kebun-kebun dapat guna kan. Hasil daripada telaga tersebut dapat beli kebun-kebun tamar. Hasil daripada kebun-kebun tamar, buah-buah tamar itu diwakafkan, boleh buat beli bangunan, boleh buat belanja anak sekolah, biasiswa, macam-macam. Sekarang ni ada shopping kompleks, ada bangunan besar atas nama Sayyidina Uthman. Pahala duit ada lagi nama Sayyidina Uthman sekarang ni, duit hasil tersebut masih lagi masuk, hari-hari duit hasil. Tapi Sayyidina Uthman tak dapatlah duit itu dibelanjakan kepada umat-umat yang memerlukan. Itu bagaimana Islam menjaga harta. Sebab itu harta wakaf ni, kalau nak buat wakaf, kena daftar dengan Majlis Agama Islam negeri. Di Malaysia ni pemegang amanah tunggal harta wakaf ialah Majlis Agama. Susah kalau tak daftar Majlis Agama, dia akan jadi susah. Contoh, ada orang kata saya nak wakaf lah, buat surau tanah, dia pun buat surau, dia tak daftar Majlis Agama, banyak kes berlaku. Bila dia meninggal dunia, anak-anak nak ambil. Anak kata ini harta warisan sebab tak ada daftar dengan majlis. Jadi harta pusaka jadi pula. Sedangkan mak ayah tok dulu dah wakaf kepada surau, tapi sebab tak daftar dengan majlis agama, jadi harta pusaka. Anak-anak makan harta haram, walaupun mungkin dia tak tahu ke kan. Kalau tak tahu tak apalah.
Kalau tahu tapi dia nak buat juga sebab dalam undang-undang dia boleh, itu haram, kan? Itu masalahnya. Kalau nak buat wakaf apa, kena minta kebenaran dengan majlis agama. Register je lah, register. Sekarang ni banyaklah orang kutip wakaf tanpa melalui kebenaran majlis agama. Itu bahaya. Sebab apa? Sebab bila kita kutip duit tu wakaf, kita kena jaga duit tersebut, kan? Kita kena jaga, takut duit tersebut meninggal, kita meninggal, duit tersebut orang kata milik kita, sebenarnya bukan, dia milik wakaf, kan? Nak buat sekolah tahfiz bagus dah, kan? Nak minta duit wakaf, kena daftar lah, kena daftar. Sebab bila kita daftar, majlis agama akan masuk, tanah tersebut daftar bawah majlis lah. So kalau kita meninggal dunia, berterusan. Sebab dalam mazhab Syafi'i kata kalau kita sekali kita wakaf, harta tersebut jadi milik Allah, milik kerajaan lah, kan? Jadi di Malaysia ni bila kita wakaf je, harta tersebut sentiasa akan jadi milik majlis agama dan sentiasa digunakan. Kita akan dapat pahala berterusan. Tanah tersebut tidak boleh dijual, tanah tersebut tidak boleh dihibah, tanah tersebut tidak boleh digunakan untuk tujuan yang lain, tak boleh, kan? Contoh, tanah yang kita buat tu, tanah yang kita wakaf tu, tanah di bukit. Nak buat masjid, tak ada orang pergi, kan? Jing mungkin lagi, kan? Kita nak wakaf, nak buat masjid dekat hujung hutan sana, boleh tak? Siapa nak buat masjid, kan? Tapi dah kita wakaf dekat majlis agama. Jadi majlis agama boleh buat kaedah dia panggil istibdal. Tukar tanah, jual tanah itu, beli tempat yang lain, tanah yang lain. Mungkin tanah itu seka dapat dekat bandar ni mungkin dalam beberapa kaki je, kan? Sebab mahal. Pahala sama je lah, kita dapat pahala itu berterusan. Dan lebih lagi pahala bila orang pakai harta yang kita wakafkan. Itu bagaimana Islam nak jaga harta-harta awam. Banyak sangat undang-undang Islam yang menjaga harta ini, kan? Sebelum kita sebelum nak habiskanlah kuliah untuk petang ini, kita nak cerita sikit bagaimana zakat dalam perspektif ekonomi, kan? Kenapa kita kena infak? Kenapa 2.5%, kan? Ibn Taymiyah keluarkan satu baca-baca kitab Ibn Taymiyah, dia keluar satu teori. Nama teori ekonomi itu teori dia panggil marginal utility, kan? Marginal utility. Nak cerita kat Melayu pun saya tak reti. Tapi teori itu dikembangkan oleh para ekonomi barat, kan? Ahli ekonomi barat. Sayangnya nama jadi nama ekonomi barat, sebenarnya Ibn Taymiyah yang mulakan teori marginal utility. Apa teori marginal utility ni? Marginal utility ni mengkaji macam mana kita pakai dan keseronokan kita pakai. Contoh hari ni kita makan nasi biryani lauk kambing. Esok biryani lauk kambing juga. Dapat mula-mula tu sedap lah, kan? Hari kedua sedap lagi. Hari ketiga biryani kambing lagi. Sedap. Hari keempat nasi arak kambing, sedap lah, kan? Hari kelima nasi arak kambing. Hari-hari kambing lama-lama tak kurang sedapnya, kan? Teori marginal utility yang dipopularkan oleh barat ini, dia kata semakin banyak kita ambil, semakin kurang tahap sedap dia tu, kan? Tahap sedap dia tu makin kurang. Contoh, saya ambil apple sebiji, masa lapar, sedap tak? Memang sedap lah. Kenyang sikit, sedap ada lagi, kurang lah, kan? Esok apple lagi, kenyang lagi, sedap lagi, tapi kurang. Makin lama kurang, akhirnya tak sedap langsung, kan? Tak sedap langsung. Jadi berdasarkan teori ini, Islam buat zakat 2.5% ke atas nisab. Bagi orang miskin dapat RM10 besar tak? Besar, kan? Bagi orang kaya RM10 dia tak rasa pun, kadang-kadang jatuh celah-celah mana tak perasan, kan? Ada orang RM10 boleh beli kopi segelas je. Ada orang RM10 boleh beli makan sehari untuk sekeluarga, kan? So, teori marginal utility ni dia kata bagi orang kaya harta 2.5% tak sejejah pun duit dia, kan? Bagi orang miskin dia dapat duit 2.5% tu, dia boleh hidup untuk beberapa hari. Teori marginal utility ni digunakan dalam sistem ekonomi pada hari ini, yang mana kalau kita ambil duit sikit orang kaya, kita bagi dekat orang miskin. Saya nak guna istilah ekonomi sikitlah, kan? Orang miskin ni marginal propensity to consume, dia panggil. Marginal propensity to consume, MPC. Besar. Sebab apa? Sebab
Bila dia dapat duit RM10 dia rasa besar nilai dia kan. Dia boleh guna untuk buat macam-macam. Marginal propensity to consume bagi orang kaya sikit. Jadi bila ambil bagi orang kaya dia tak ada apa-apa, bagi orang miskin dia besar kan. Tapi apabila diberi pada orang miskin dia rasa besar duit itu, maka ekonomi dia anggap sebagai real economic value makin tinggi. Sebab itu duit bila kita bagi kepada orang miskin, dia panggil dalam bahasa ekonomi dia panggil transfer payment, TP. Macam kalau kerajaan dulu dipanggil BRIM kan, kerajaan sekarang dipanggil basah, BSS kan, bantuan sara hidup. Itu idea bank negara macam mana kita nak kurangkan beban hidup. Duit itu perbelanjaan bila kita beri kepada orang yang marginal propensity to consume dia tinggi, kita punya pengiraan GDP ataupun GNP kita lagi besar. Sebab dalam ekonomi makroekonomi, siapa ada pelajar ekonomi kat sini kan, ekonomi tahulah belajar ekonomi kan. Bagaimana kalau spending transfer payment, kalau kita darabkan dengan marginal propensity dia jadi multiple, dia panggil multiplier kan. Multiplier ni dia cara kira itu dia berganda-ganda kan. Walaupun kita bagi RM1, value dia multiplier dengan marginal propensity to consume tinggi, dia macam kita bagi RM10. Itu memberi kesan yang besar kepada GDP, peningkatan GDP gross domestic production negara kan. Jadi saya dapat kad kuning daripada pengadil. Jadi saya nak cakapnya bahawa zakat ini walaupun kita nampak duit kita kurang, tidak sebenarnya kan, dia membantu orang-orang lain untuk dapat, dan dia membantu pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. Bukan sekadar nak kira GDP lah, dia membantu pertumbuhan. Orang lain pun boleh guna duit tersebut, boleh pusing dan boleh rolling, macam-macam lah boleh pakai kan. So itulah bagaimana cara Islam menjaga harta. Dia tak sama dengan cara kita fikir kan. Kalau cara kita fikir, duduk duit simpan dalam tanah kan, simpan dalam peti besi itu kira jagalah, tak. Islam tak boleh kan. Dalam Quran sebut walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddah fabashshirhum bi'adzabin alim. Sesiapa yang simpan harta, yaknizu ni dia sorok harta disimpan tak nak bayar zakat, maka dia Allah bagi berita gembira dengan azab neraka yang pedih kan. Itu kena ingatlah. Cara simpan itu cara simpan mengikut agama kan. Cara simpan begitulah Islam. Maqasid syariah menjaga harta dengan hukum hakamnya yang pelbagai, daripada nak jaga harta peribadi kepada jaga harta awam kan. Segenap aspek Islam menyediakan kita namakan sebagai social security net, dia panggil dalam istilah ekonomi, melalui hukum hakam yang saya telah sebutkan tadi. Begitu sekali untuk menjaga harta kan. Saya rasa setakat itu saja untuk kuliah saja pada hari ini. InsyaAllah apa yang baik itu daripada Allah, dan apa yang kurang itu daripada kesilapan diri saya lah. Aku laqawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.